Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, saudari, para penonton yang bersama pada malam ini. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini, insya-Allah, dan perempuan dalam keadaan sihat kan. Puasa Ramadan ini, dan kita telah pun masuk pada puasa yang hari yang ke-6. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan pada kita untuk kita meneruskan puasa dan juga beribadah pada malam hari dengan bertarawih, bertadarus Quran dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maksudnya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengharap-harapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya diampunkan dosa yang telah terdahulu. Itu juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berdiri ataupun menghidupkan malam pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengharap-harapkan ganjaran pahala daripada Allah Taala, saya diampunkan dosa yang terdahulu, insya-Allah. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita lihat sikit pembahasan ataupun kupasan berkenaan hadis kursi. Hadis Rasulullah SAW, iaitulah dalam bentuk hadis kursi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jal, as-sawm li wa ana ajzi bih, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli, was-sawmu junnatun walis-saimi farhatun inda yuftaru wa farhatun hina yaqrabahu wala khulufu famil shaim atyabu indallah ta'ala min rihil miski. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari. Maksudnya daripada Nabi Muhammad SAW, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi qala azza wa jal, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, as-saum li, puasa itu untuk aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang membalasnya. Akulah yang akan membalas puasa tadi lah, ganjaran pahalanya. Yada'u syahwatahu, yang mana orang berpuasa tadi meninggalkan akan nafsu syahwatnya, wa aklahu, dan meninggalkan makan, wa syurbahu, dan meninggalkan minum, min ajli, daripada kerana aku. Dia meninggalkan syahwat dia, meninggalkan makan dan minum kerana ku, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wasaumu junnah, dan puasa itu merupakan perisai. Walisaimi farhatani, bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan. Farhatun inda yuftaru, satu kegembiraan ketika dia berbuka, warfatun inda hina yalqa rabbahu, satu kegembiraan lagi itulah apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok di akhirat. Wala hulufu famil saim, dan bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, terlebih wangi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mirihi miski, daripada bau kasturi. Masya-Allah, daripada bau kasturi. Baik, ini merupakan hadis yang masyhur yang biasa kita dengar tentang kelebihan berpuasa. Cuma pada malam ni kita nak lihat apakah hikmah-hikmah yang terdapat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya.
Baik. Jadi telah berkhilaf di kalangan para ulama lah berdengaan dengan kelebihan hadis kursi ini, di mana puasa itu bagiku dan akulah yang membalas dia. Pertama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan hadis ini, menyebut tentang kelebihan berpuasa ini? Kerana dia saja yang membalasnya, kan? Yang mana jumlah berapakah balasan yang Allah Ta'ala sediakan, wallahu alam, kita tidak tahulah. Kenapa begitu? Kerana yang pertama, inna sauma la yaqa'u fihi riya. Kenapa? Kerana puasa ini ialah satu ibadah yang tidak terjadi riya di dalamnya. Dia tidak terjadi riya. Riya maksudnya menunjuk-nunjuklah dalam ibadah tersebut. Kama yaqa'u fi ghairihi, sebagaimana terjadilah pada ibadah-ibadah yang lain. Li anna riya yaqa'u li ibni adam wa inna saumu syai'un fi qalbi. Kerana semua riya ini berlaku dia kepada anak Adam. Riya ini berlaku pada anak Adam dan biasa terjadi. Riya maksudnya menunjuk-nunjuk perbuatanlah kepada orang lain. Jadi puasa ini pula as-saum syai'un fil qalbi. Puasa ini sesuatu amal ibadah pada hati ataupun pada mulut sajalah. Mulut kita nampak orang itu berpuasa, samping itu hatinya berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ini sesuatu dalam hati. Wazalika anna a'mal la yakunu illa bil harakat illa saum. Dan begitu juga setiap amalan-amalan ibadah yang lain kebanyakannya bil harakat, dengan ada pergerakan, kecuali puasa. Puasa ni tidak ada pergerakan, hanya dalam hati saja. Wa inna ma hiya binniyat allati tahfa fin nas. Hanya puasa tadi berdasarkan pada niat, yang mana niat ini tersembunyilah dalam hati seseorang yang berpuasa tadi, masya-Allah. Jadi kemudian dikuatkan lagi dengan ini tafsiran puasa itu tidak terjadi padanya riya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi siyamir riya, tiada pada puasa itu riya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Qurtubi juga ada menyebut, lamma kana al-amal yadkhuluhu al-asriya wa samu la yatli'u alaihi bi mujarradi fi'li illa Allah ta'ala fa'adafahu fa'adafahu ila nafsihi. Kata Imam Qurtubi pula, tak kala adalah segala amalan tadi selalu masuk dalam amalan tadi riya, sedangkan puasa itu tidak terjadi riya dalam berpuasa tadi. Kenapa? Kerana berpuasa tadi dengan semata-mata perbuatan yang tidak lain melainkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sandaran Allah Taala diletakkan pada dirinya. Jadi Allah Taala meletakkan sandaran puasa ni terhadap as-saum li wa ana ajzibi. Puasa itu bagi aku dan akulah yang membalasnya. Jadi jumlah pahalanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahulah. Baik. Walizalika qala fil hadis yada'u syahwatahu min ajli. Di samping itu dikaitkan juga dalam hadis tadi bahawa seorang tadi berpuasa, dia menahan diri akan syahwatnya, dan dia menahan diri syahwatnya, dan dia menahan diri pada makan, dia menahan diri pada minum, min ajli. Kata Allah Ta'ala, min ajli, kerana aku. Kerana akulah orang tadi menahan diri daripada mengikut hawa nafsu syahwatnya, dan kerana akulah orang tadi yang kata tidak makan dan tidak minum dan tidak melanggar perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala di bulan puasa. Kemudian berkatalah Imam Zawji, jami'il ibadah tazharu bifi'liha wa qalla ayyuslima ma yazharu minan syaubi bihilafis saum. Berkata pula Imam Zawji, sekalian ibadah zahir ia dengan perbuatannya, dan sedikitlah bahawa sejahtera barang yang zahir dia daripada tasyabuh ataupun sesuatu keraguan. Kata Imam Zawji, makna sekalian banyak ibadah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak ibadah-ibadah tersebut bahawa zahirnya nampak atau kadang-kadang kekeliruan, tasyabuh terhadap ibadat tadi, bihilafis saum, kecuali puasa. Puasa ni tidak ada keraguan apa-apa,
bila kita ibadah tadilah. Sampai tu yang penting pada kita kena faham lah. Bila kita ibadah puasa, kita kena tahulah tentang perkara-perkara yang dibolehkan dalam puasa dan perkara tidak dibolehkan dan sebagainya. Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, antara hikmah firman Allah Subhanahu Wa Taala menyebut berkenaan puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya, kan? Jadi al-nan muradu biqauli ana ajzi bih anni infarada bi ilmi miqdar as-sabihi wa tar'i fi hasanatihi. Maksud dengan puasa itu bagiku, kan, aku yang membalasnya. Sesungguhnya puasa tadi terasing dengan mengetahui kadar pahalanya, wa tar'i pun hasan, dan berganda-ganda dia punya kebaikannya. Wa amma ghairihi min ibadah faqad itla alaihi ba'dun nas. Sedangkan selain daripada ibadah puasa ini, kan, kadang-kadang diketahui oleh manusia, kadang-kadang diketahui oleh sebagian manusia tentang pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian Imam Qurtubi pada menyebutkan bahawa annal a'mal qad kushifat maqadil sawabahu linnas wa innaha tada'afu min asyarati ila sab'atin ila masya Allah Ta'ala isaum. Sesungguhnya setiap amalan itu sungguh dia terbuka ataupun dizahirkan akan kadar-kadar pahalanya kepada manusia. Ada amalan-amalan ibadah ini Allah Ta'ala zahirkan. Allah Ta'ala beritahu tentang kadar pahala yang disediakan kepada orang-orang yang mengerjakan amalan ibadah tersebut. Wa innaha tadafu min asyarati. Ada amal ibadah tadi yang digandakan daripada asyarah ila sab'ah, daripada 10 ke 700 gandakan pahala, hinggalah kepada suatu yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illa saum, kecuali puasa. Fa inna Allah Taala yusabu alaihi bighairi takdir. Maka sungguh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala atas orang puasa tadi dengan tiada dapat dikadarkan. Tidak dapat dikadarkan. Ada juga satu hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan ada persamaan dengan hadis ini, di mana Rasulullah SAW menyebut kullu amalin ibnu Adam yudha'afu hasanat bi asyri amsalihha ila sab'ati dha'fin ila ma syaa Allah Ta'ala. Wa qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan Adam itu diganda-gandakan pahalanya dengan 10 ganjaran pahala sehinggalah kepada sehinggalah kepada 700 ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Illa saum, kecuali puasa, maka sungguh puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Ai yujazi alaihi jazaa'ul kasiran min ghairi ta'yin bikmarihi. Maksudnya aku membalas ganjaran pahala dengan balasan yang banyak, jazaan kasirah min ghairi ta'yin, dengan ganjaran pahala yang banyak dengan tiada ketentuan, bimikdarihi, dengan kadarnya. Tidak ditentukan kadarnya oleh Allah Ta'ala berapakah pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga ada menyebut dalam Quran, wa innama yatawaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan orang-orang yang sabar akan pahala mereka itu bighairi hisab, dengan tidak dapat dihitung oleh sesiapa tentang ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga satu hadis yang lain yang menguatkan tentang hadis ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, di mana Rasulullah menyebut al-amal innallahi sab'ah. Al-amal innallahi sab'ah. Amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 7. Al-amal innallahi sab'ah illallah. Setiap amalan, segala amalan sisi Allah Ta'ala itu ada 7. Ada 7 jenis amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, a'malani mujibani, 2 amalan yang diwajibkan Allah Ta'ala. Kemudian wa amalani bi imsalihima, dan 2 amalan dengan ganjaran yang seumpama dengan dia. Wa amalan bi asyri amsaliyah, dan amalan yang dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Wa amalan bi sab'i mi'ah, dan amalan dengan 700 yang pahala. Wa amalan la ya'lamu sawaba amaluhu illa Allah Ta'ala, dan satu amalan yang tidak ketahui akan pahalanya
kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mana dia amalan yang wajib keduanya? Amalani mujibani, dua amalan yang diwajib Allah Taala kan keduanya. Iaitulah yang pertama, amalani mujibani, paman laki Allah Taala abduhu mukhlisan la yusyriku bi syai'an wajaba lahu jannah. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala besok dalam keadaan dia ikhlas kepada Allah Taala dan dia tidak menyekutukan Allah Taala, maka wajiblah bagi dia syurga. Itu yang pertama. Yang kedua, man laqa Allah Taala wa qad asyraka bihi wajabat lahu nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Taala sedangkan dia melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajiblah baginya neraka. Wajib bagi neraka. Ini dua amalan, amalani wa mujibani. Dua amalan yang diwajib keduanya. Yang kedua, amalani bi amsalnya. Dua amalan yang dibalas dengan seumpamanya. Iaitulah man amila syai'ah jaza biha, juza biha. Barang siapa yang beramal satu kejahatan, maka dibalas dengan seumpama kejahatan tadi. Barang siapa melakukan satu amalan kejahatan, maka dibalas dengan seumpama kejahatan tadi. Yang kedua, man arada amalan hasanah walam ya'milha, jaza misluha. Barang siapa yang berkehendak untuk melakukan satu kebaikan, kemudian dia tidak jadi melakukan kebaikan tadi, maka dia juga mendapat balasan dengan seumpama apa yang diniatkan tadilah. Jadi yang nombor dua ini, dua amalani bi amsaliha, dua amalan yang dibalas dengan seumpama dia. Kemudian yang ketiga, amalan bi asyri amsalia, amalan yang dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Iaitulah man amala hasanah juzya bi asyrati amsalia. Dan siapa yang beramal dengan 10 ganjaran pahala satu kebaikan, maka dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Maka dia termasuk dalam kumpulan amalan yang dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Kemudian amalan bi sab'ati dha'fin, amalan yang dibalas dengan 7 kali ganda. Contohnya lah amalan menginfakkan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Paman anfaqa malahu fi sabilillah du'ifa lahu ajru. Barang siapa yang menginfakkan hartanya pada Allah Taala, maka diganda-gandakan pahalanya sehinggalah kepada 700 kali pahala. Ad-dirham, contoh dirham, kan, dinar dan sebagainya, dia diinfakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, iaitulah amalan yang tidak diketahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah puasa. Fasaum lillahi azza wajal wa la yaf'alu sawabahu illa Allah Taala. Jadi puasa itu bagi Allah Taala dan tidak beramal, tidak dibaras akan amal pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya al-amal innallaha taala azza sab'a. Amalan di sisi Allah Taala itu ada 7, iaitu 2 amalan yang wajib keduanya. Yang kedua, 2 amalan yang dibalas dengan seumpamanya, ada 4. Dan amalan yang dibalas dengan 10 ganjaran pahala, dan nombor 5. Kemudian amalan yang diganda dengan 700 ganjaran pahala, jadi nombor 6. Dan yang ketujuh, amalan yang tidak diketahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi itu yang kedua. Yang kedua, kan, hikmah yang kita boleh dapat daripada hadis kursi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tadi, as-saum li wa ana jazibih, puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Baik, kemudian yang ketiga, hikmah yang kita boleh dapat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu bagiku dan aku membalasnya. As-salisuha makna qalhu as-saum li ay annahu uhibbal ibadah ilayya wal muqaddam an indi alayka bis-saum fa innahu la misla lahu lakin la yu'akkiru ala hadzal hadis sahih wa'lamu annama khairu amalikum as-salah. Baik. Yang ketiga, sesungguhnya puasa itu ahabba ibadah ilallah, sekasih-kasih ibadah kepadaku. Sekasih-kasih ibadah kepadaku, itu maksud daripada kata as-saum li, puasa itu bagiku. Wal muqaddamu andi, dan yang muqaddam, yang terdahululah
makna yang didahulukan daripada sisiku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Taala juga pernah bersebut, alaika bisawm fa innahu la misla lahu, atas engkau tadi berpuasa kerana sungguh puasa itu tidak ada la misla lahu, tidak ada yang seumpama baginya di segi ganjaran pahala disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walaupun begitu, ada juga satu hadis sahih yang menentang dengan hadis ini, yang mana dalam satu hadis menyebutkan bahawa wa'lamu anna khaira amalikum as-salah, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan kamu itulah sembahyang. Sebaik-baik amalan kamu itu sembahyang. Semana ada satu hadis lain yang menentang dengan hadis ini. Walaupun hadis ini menyatakan bahawa puasa itu adalah puasa ini alaika bisawm fa innahu la mislalahu, puasa itu adalah benda-benda yang sangat dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga menggalakkan kita kerana selalu berpuasa, kerana puasa itu la mislalahu, tidak ada balasan yang serupa dengan puasa yang disediakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada satu hadis lain pula yang menyebutkan bahawa sembahyang pun satu ibadah yang juga mendapat tempat yang penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan hadis Nabi, wa'lamu anna khairu amalikum as-salah, ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan kamu itu itulah tentang sembahyang, itulah sembahyang. Baik, kemudian yang keempat, hikmah kita dapat daripada hadis ini, hadis kursi ini ialah idafatu tasyrif wa ta'zim. Idafah ataupun sandaran yang terdapat dalam hadis ini merupakan sandaran idafah tasyrif, sandaran dalam bentuk kemuliaan, wa ta'zim, dan juga kebesaran. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala atau kebesaran hamba tadi, Allah Taala beri kelebihan pada hamba tadi. Jadi Allah Taala beri kemuliaan kepada hamba yang berpuasa tadi. Idafah mana sandaran. Jadi Allah Taala menyandarkan perbuatan dia kepada hamba. Allah Taala menyatakan aku sahaja yang layak memberikan balasan berapakah jumlah yang disediakan kepada orang yang berpuasa itu. Jadi idafat, sandaran yang terdapat dalam hadis ini, sandaran tasyrif wa ta'zim, kemuliaan dan juga kebesaran. Sebagaimana kata-kata yang biasa kita dengar, ialah kalimat baitullah. Baitullah, rumah Allah. Baitun satu kalimat, Allah satu kalimat. Jadi bila digabung dua jadi satu kalimat yang sangat mulia, iaitulah baitullah, itulah Allah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in kanat bujud kulluha lillah, sekalipun semua rumah itu sebenarnya bagi Allah Taala. Walaupun semua rumah ini rumah-rumah yang terdapat dalam dunia ini semuanya memang hak miliknya Allah Taala yang punya milik. Walaupun dari segi zahiriah yang kita nampak manusia yang mencipta, membuat rumah dan sebagainya. Baik, kemudian berkata pula Zain bin Al-Munir, at-takhsis fi mawdi' at-ta'mim fi misla hazasiya la yafhamu minhu illa ta'zim wa tashrif. Bermula takhsis. Takhsis ni orang kata pengkhususan fi mawdi'il ta'mim, pengkhususan pada tempat yang umum, mentahsiskan pentakhsisan pada tempat yang umum, fi misli hazasya, pada seumpama ini tujuan perkataan tadi, kalam tadi, la yafhamu, tidak dipaham, minhu daripada kecuali ta'zim wa tashrif, tidak dipaham kecuali kat situ terdapatnya ta'zim, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, wa juga tashrif, kemuliaan Allah Taala, ataupun kebesaran hamba Taala dan kemuliaan pada makhluk yang Allah Taala bagi pada makhluk tadi sebabkan kerana pahala ibadah yang dilakukan. Kemudian yang kelima tu, tentang hikmah yang boleh kita dapat daripada firman Allah Ta'ala berkenaan puasa itu bagiku dan aku yang membalasnya. Yang kelima dia kata annal istighna an ta'am wa ghairihi min syahwati min sifatir rabb azza wa jalla, sesungguhnya terkaya daripada makan dan selain daripada makan itu termasuk daripada syahwat-syahwat, daripada syahwat tadi termasuk dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbuz Jalla Jalalah, terkaya daripada makan, makna tak ingin pada makan dan tidak ingin pada minum dan tidak cenderung pada hawa nafsu syahwat, ini termasuk dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma taqarrabal shaim ilaihi bima yuwafiqu sifatihi adafa ilaihi, maka tak kala hamba tadi
menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berpuasa, kemudian bila dia berpuasa maka muafakatlah sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berhajat pada makan dan minum. Oleh itu Allah Taala Allah Taala mengganda-gandakan pahalanya di sisinya. Baik, kemudian telah berkata juga Imam Qurtubi, annal amal ibad munasabat li ahwalihim illa saum fa innahu munasibun li sifati bi sifatil haq, ka'annahu yaqulu inna saim yataqarrabu ilayya bi amrin huwa muta'alliqu bi sifati min sifatihi wa anna jami' a'mal ibn adam min babil ubudiyah wal khidmah fatakunu lahiqatun lahu munasabat li halihi bi khilafi sum fa innahu min babi tanazzahu min al-ukul wa syurbi wa istighna an zalika fa yakunu min babi takhalluqu bi akhlaqi rabb tabaraka wa taala. Berkata Imam Qurtubi, dia kata sesungguhnya setiap amalan ibadat tadi, hamba tadi bersesuaian dengan kelakuan mereka kecuali puasa. Kerana puasa tadi munasib li sifati min sifatil haq. Kerana berpuasa itu merupakan satu sifat yang bersesuaian dengan sifat hak al-haq, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah bahawa semua orang berpuasa itu yataqarrabu ilayya, menghampirkan dirinya kepada aku, kepadaku, kata Allah Taala, bi amrin, dengan suatu urusan yang mana urusan tadi dia bersangkut dengan satu sifat daripada sifatku. Dia bersangkut ataupun berkait dengan satu sifat daripada sifat itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna jamil amal, dan sesungguhnya sekalian amalan anak Adam itu dia termasuk dalam bab ubudiyah dan juga khidmat. Setiap amalan anak Adam ni dia kata dia termasuk dalam bab ubudiyah, penghambaan dan juga khidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatakunu lahiq lahu binasabil, dan nasai disebabkan tadilah maka amalan ibadat hamba tadi layak baginya, bersesuaian bagi hal kelakuannya dengan khilaf berpuasa, dengan sebalik pada puasa tadi, kerana puasa ini termasuk dalam bab menahan diri pada makan dan minum, dan puasa juga termasuk dalam bab terkaya daripada makan dan minum, istighna min kulli zalika, dan fayakunu min babi takhalluq, dan berpuasa ini termasuk dalam bab akhlak, berkelakuan dengan akhlak Rabb, dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana akhlak Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak cenderung, tidak ada pada hawa nafsu dan sebagainya, tidak makan dan minum dan sebagainya, tidak tidur dan sebagainya. Jadi itu sebabnya Allah Taala memberikan balasan yang berlipat kali ganda kepada orang yang berpuasa tadi, di mana Allah Taala sebut ana ajzibih, puasa itu bagiku dan akulah yang membalas ganjaran pahala orang berpuasa tadi, insya-Allah. Baik, kemudian sekali lagi, sebenarnya banyak hikmah-hikmah terdapat dalam hadis kursi ini. Yang keenam, annal ma'na kazalik lakin bin nisbati malaikah lianna zalika min sifatihim. Yang keenam ni hikmah yang terdapat daripada hadis kursi ini sama juga dengan yang nombor 5 tadi. Dia kata sama dengan 5, tetapi lakin bin nisbati ilal malaikah, tetapi yang kelima ini dinisbahkan kepada malaikat pula. Macam mana akhlak dan sifat malaikat itu, kalau Allah Ta'ala itu tidak makan dan tidak minum, dan kemudian tidak ada cenderung pada hawa nafsu, itu juga para malaikat, kan, tidak ada makan dan minum, dia tidak ada kecenderungan kepada hawa nafsu dan sebagainya. Jadi orang yang berpuasa itu, kan, jadi dia memiliki ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang ada kepada malaikat tadi. Wa innan ma'na kazalik, dia kata, sesungguhnya makna sama seperti Allah Ta'ala tadilah, kan, yang nombor 5 tadi. Walakin binisbati ilal malak, tetapi yang keenam ni dinisbahkan ataupun disanadkan pada malaikat pula. Kenapa? Kerana li'anna zalika min sifatim, kerana sesungguhnya berlapar, kemudian tidak makan dan tidak minum, kemudian mengawal hawa nafsu dan sebagainya, kan, min sifatim, termasuk dalam sifat para malaikat, masya-Allah. Kemudian yang ketujuh, annahu khalis lillahi ta'ala wa laysa lil 'abdi fil khazun fa inna arada bil khazzi ma yasulu minas sana' alaihi li ajli ibadah raja'a ila al ma'na al awal.
Yang kelima tentang hikmah daripada hadis kursi ini, puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Kerana ibadah puasa ini biasanya khalis lillahi ta'ala. Ikhlas kita buat situ itu kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaysa lil abdi fihi hazan, dan tidak ada pada hamba itu bahagian daripada niat yang kita buat itu. Tak ada kita niat puasa ini kerana manusia, kerana seorang yang lain. Biasanya kita buat puasa itu lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita pun biasanya kita mengajar anak-anak kita, ahli keluarga kita dan sebagainya supaya niat berpuasa itu lillahi ta'ala, bukan kita niat puasa itu kerana ayah, kerana ibu, kan, kerana suami, kerana isteri dan sebagainya. Fa'in arada bi khazzi ma yasulu minas sana alaihi li ajli ibadah raja ila al-mana awal. Maka jikalau seorang itu berniat berpuasa, ya, untuk sebahagiannya untuk Allah dan sebahagiannya untuk manusia, kan, dan suatu benda yang terhasil daripada pujian manusia terhadap ibadah puasa yang dia buat tadi, maka raja ila manal awal, maka kembali dia pada makna yang pertama. Apa makna yang pertama tadi? Makna puasa itu ada dibuatkan riak. Kerana hikmah pertama tu menyebutkan bahawa puasa itu as-saum la yaqa'u fihi riak. Puasa itu tidak terjadi padanya sifat riak. Kenapa? Kerana puasa ini fi qalbi. Puasa ni di hati. Disebabkan puasa ni hati, kemudian puasa ini bukan memerlukan kepada pergerakan tubuh badan, seperti sembahyang kita ada pergerakan tubuh badan, kemudian kita bersedekah ada pergerakan tubuh badan dan sebagainya, dan juga amalan ibadah yang lain membantu orang biasanya ada pergerakan ibadah. Menjadi berlainan sama sekali dengan puasa, dia tidak ada pergerakan ibadah. Itu sebabnya puasa-puasa biasanya dibuat ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, sebab idhafah ila Allah Ta'ala inna saum lam ya'bud bihi ghairillah bihilafi as-salah wa sadaqah wa tawaf wa nawi zalika. Yang ke-8, sebab sandarannya kepada Allah Ta'ala daripada dalam hadis kursi ini, kerana puasa itu lam yu'bad bihi, tidak dilakukan ibadah, melainkan tidak dilakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bihilafis solat, dengan sebalik sembahyang, kadang-kadang ada orang sembahyang itu kerana manusia dan kerana Allah Ta'ala. Wassadaqah, dan sedekah itu juga ada orang bersedekah kerana manusia dan juga kerana Allah Ta'ala. Wattawaf, dan semua demikian. Tapi kalau dalam berpuasa, biasanya niat ikhlas kepada Allah Ta'ala. Walaupun orang yang menyembah patung berhala sekalipun, orang-orang yang bukan Islam sekalipun, dalam konteks dia ibadah, kadang-kadang dia ibadah kepada patung, tapi dalam konteks berpuasa, dia berpuasa lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun hakikatnya dia tak kenal pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Baik, yang ke-9, sikit lagi kita tambah lagi sikit. Yang ke-9, anna jami'il ibadah tuwafiya mihi mazalimil ibad illa saum. Yang ke-9, hikmah daripada kata-kata Allah Ta'ala, puasa itu bagiku dan akulah membalasnya. Sesungguhnya sekalian ibadah tuwafiya minha mazalimul ibad illa saum. Kerana sekalian ibadah tadi dibalas daripadanya kezaliman hamba. Dibalas daripada ataupun disempurnakan daripadanya kezaliman hamba illa saum, kecuali puasa. Iza kana yaumul qiyamah yuhasabu ta'ala abdahu fa yuaddi ma alaihi min mazalim min amalihi hatta la yabqa lahu illa saum fayahtamilu Allahu ma baqiya alaihi minal mazalim wa yadkhuluhu as-saum al-jannah. Rasulullah SAW ada menyebutkan bahawa apabila adalah pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghisap para hamba dia. Kemudian wa yuaddi ma alaihi minal mazalim min amali, dan Allah Ta'ala akan membalas, kan, ataupun menunaikan suatu benda yang dilakukan oleh hamba tadi, yang mana dia membuat zalim dalam amalan dia, hatta la yabqa lahu, sehingga tidak kekal baginya illa saum, kecuali puasanya. Tak kekal daripada amal ibadahnya kecuali puasa. Kenapa? Kerana ibadah lain tadi telah digunakan untuk membayar apa saja bentuk kezaliman yang dibuat pada orang lain.
Itu maksudnya. Mana pada hari kiamat Allah SWT tadi, besok Allah Ta'ala akan menghisap para hamba dia, dan Allah Ta'ala akan mengambil pahala-pahala amalan ibadah manusia tadi apabila dia menzalimkan orang lain. Jadi amalan ibadah pada dia manusia tadi diambil dan dibagikan pada orang yang kena zalim itu. Illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fayatahmilullah ta'ala ma baqiya alaihi minal mazalim. Maka mempertanggung Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas barang yang kekal atasnya daripada kezaliman, dan memasukkan akannya dalam syurga dengan sebab puasa. Jadi yang puasa dia masih tinggal. Jadi puasa tadilah digunakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memasukkan hamba-Nya ke dalam syurga. Sedangkan amalan ibadah yang lain telah digunakan untuk membayar segala kezaliman-kezaliman yang dilakukan pada orang yang lain. Masya-Allah, tuan-tuan. Baik, kemudian hikmah ini juga ada kaitan dengan satu hadis Rasulullah SAW. Kullu amalin kifaratun illa saum. Setiap amalan tu jadi kafarah. Setiap amalan tu jadi kifarah kecuali puasa. As-saum li wa ana jazibi, dan puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Ada juga satu hadis lain yang riwayat daripada Ibnu Uyainah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahawa iza kana yaumul qiyamah yu'adzibullah azza wa jalla 'abdahu fa yu'addi ma 'alaihi minal mazalim min sa'iril amalihi hatta la yabqa illa saum fayahtamillahu ma baqi 'alaihi minal mazalim wa yudkhilu as-saum al-jannah. Apabila adalah pada hari kiamat, Allah SWT akan menghisap para hamba dia, dan Allah Ta'ala akan menunaikan sesuatu perkara yang atasnya daripada dia menzalimi orang lain daripada sekalian amalan-amalan ibadahnya, sehingga tidak kekallah selagi amalan ibadah dia tadi habislah kosong amalan ibadahnya, illa saum, kecuali puasa dia masih tinggal. Payah tamilullah alaihi ma baqiya alaihi min zalim. Maka Allah mempertanggungkan atasnya barang yang kekal atasnya daripada kezaliman tadi, dan masukkan dia di syurga disebabkan ada puasa yang masih tinggal. Baik, cuma hikmah yang ke-9 ini ada penentangan sedikitlah dengan satu hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahawa pada akhirat besok ada di kalangan umat aku yang muflis, kata Rasulullah. Jadi pada akhirat besok ada di kalangan umat aku, Rasulullah kata ada umatku yang muflis. Yang mana salah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah orang muflis itu orang yang tidak ada dirham wala dinar, tidak ada dirham dan tidak ada dinar? Maka Rasulullah menyebutkan bahawa bukan itu yang aku maksudkan. Orang muflis di kalangan aku pada akhirat besok, di mana dia datang kepada Allah SWT dengan membawa pahala solat dia, dengan membawa pahala puasa dia, kemudian dia membawa pahala sedekah dia, kan, dia datang berjumpa Allah SWT dengan membawa pahala-pahala tadi. Tetapi dalam masa yang sama, di dunia dahulu, tangan dia tak pernah sunyi daripada mengganggu orang lain. Mulutnya tidak pernah sunyi daripada memfitnah orang lain. Kemudian kata tangan dia, kan, kata anggota-anggota badannya lain tidak pernah sunyi daripada menyakitkan hati manusia. Maka segala amalan-amalan ibadah tadi, maka Allah Ta'ala gunakan untuk membayar, ataupun terpaksa diberikan kepada orang yang dihasad dengki itu. Kemudian yang tinggal itu, kalau seandainya semua ibadah telah dibagi pada orang yang dia buat hidayah tadi, termasuklah orang kata sembahyang dia, puasa dia, kan, zakat dia, kemudian sedekah dia dan sebagainya, semua pahala-pahala puasa itu dibagi pada orang yang telah ada hidayah. Kemudian yang masih tinggal itu ialah yang sunat-sunat sahaja. Kalau yang sunat tu ada, dia boleh cover lagi. Kalau sunat pun tak ada, maka segala orang kata dosa-dosa orang yang dia dah zalim itu akan diberikan pula orang kepada dia. Masya Allah. Jadi hadis itu tuan, dia ada penentangan sedikit dengan di sini. Kalau di sini disebutkan bahawa yang masih tinggal itu puasa. Puasa yang masih tinggal. Sedangkan amalan-amalan ibadah yang lain digunakan untuk membayar orang-orang yang dia telah inaya ketika hidup di dalam dunia dahulu. InsyaAllah. Okey. Baik. Sajalah tuan-tuan yang dapat kita kongsikan
tentang hikmah yang boleh kita dapat daripada hadis kursi. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan hikmah-hikmah yang lain yang berkenaan dengan dalam hadis ini. Sebenarnya ada lebih kurang dalam 15, 16, 17 kan hikmah yang boleh kita dapat. Saya baru baca tuan-tuan 10 hikmah. Okey, 10. Okey, saya baru baca 9 9 hikmah yang dinyatakan oleh ulama berkenaan dengan hadis kursi, puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya, ataupun hadis kullu hasanin ya'milu ibnu adam yudha'af lahu ajruha min 10 ila 7 dha'fin ila saum. Setiap amalan anak Adam itu diganda-gandakan pahalanya kan daripada 700 hingga kepada daripada 10 hingga 700 yang pahala kecuali puasa, dan puasa itu bagiku dan akulah yang membalas. InsyaAllah tuan itu sahaja yang dapat kita perbincangkan malam ini. InsyaAllah kalau ada masa dan keadaan yang baik insyaAllah dan juga kesempatan, insyaAllah boleh kita sambung lagi tentang hikmah-hikmah yang terdapat. Sebenarnya ada 17 hikmah. Saya membaca 9 hikmah yang boleh kita dapat daripada hadis kursi berkenaan puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan perbincangan malam ini insyaAllah dapat memberikan sikit pencerahan kepada dan juga penambahan ilmu pada tuan-tuan berkenaan dengan kelebihan puasa, yang mana puasa itu Allah Ta'ala saja yang membalas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima tuan-tuan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa atu minana. Permulaan Ramadan itu rahmat, kepada tengah Ramadan itu rahmat daripada Allah Ta'ala, keampunan Allah Ta'ala, dan akhir Ramadan itu kemerdekaan daripada api neraka. Alhamdulillah. Yang yang lebih daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan sini. Mudah-mudahan insyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.